Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulasan tanpa sempadan, pembongkaran sehingga semua orang tahu. Isu yang kita tunggu-tunggu akhirnya terungkai dan akhirnya terjawab. Saya tidak mau cakap panjang, saya tidak mau memberikan kata ulasan yang panjang-panjang supaya kau terus dapat faktanya. Hari ini, Badan Kehakiman secara sebulat suara menafikan dakwaan kononnya Badan Kehakiman di arah percepat kes Najib dan Zahid. Ini yang kita tunggu-tunggu apabila isu pas leak, yaitu satu dokumen telah bocor. Minit mesyuarat kononnya ada perjumpaan yang beberapa perkara yang telah dikatakan untuk mengarahkan Badan Kehakiman mempercepatkan hukuman dan perbicaraan terhadap Najib dan Zahid. Hari ini akhirnya terjawab, dan yang kita tunggu-tunggu akhirnya terjawab. Bukan sekadar Badan Kehakiman itu menafikan percepat kes Najib dan Zahid, tetapi Badan Kehakiman ini juga dengan begitu berani, lantang, dan seperti yang kita harapkan, mereka telah membuat laporan polis. Dengan ini, laporan polis ini adalah sesuatu yang sangat baik, karena laporan polis ini akan membongkar dan akan menyasar sehingga ke dalaman yang paling dalam. Jadi ini bermakna ada harapan ini perkara yang hanya disensasikan ataupun isu ini memang tidak ada kebenaran, dan seperti pemimpin PAS katakan kemarin, itu hanya sampah yang sengaja direka-reka untuk menjatuhkan kepimpinan dan juga untuk menjatuhkan, mengaibkan pentadbiran kehakiman negara. Hari ini pejabat ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, ini bukan mahkamah kecil, tetapi Mahkamah Persekutuan Malaysia telah menafikan dakwaan bahwa Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mempercepatkan kes mahkamah terhadap Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ini yang kita harapkan. Ketua Hakim Negara ini bukan hakim biasa. Beliau bukan hakim biasa, tetapi Ketua Hakim Negara sendiri telah menafikan perkara ini. Pejabat itu juga telah berkata, telah melaporkan bahwa laporan polis telah dibuat bagi menafikan dakwaan wujudnya konspirasi, pakatan sulit, atau pakatan haram antara pemimpin politik dengan Tengku Maimun. Ini yang benar-benar kita harapkan sebagai rakyat Malaysia, pemerhati politik, pentafsir politik. Saya sangat suka dengan keputusan Ketua Hakim Negara ini tidak membiarkan isu ini berdiam, tidak membiarkan isu ini terus memerap, tidak membiarkan isu ini terus menjadi konspirasi dan menjadi buah mulut kepada seluruh rakyat Malaysia. Tetapi Ketua Hakim ini telah bertindak melalui pejabat pentadbir, Ketua Pentadbir Mahkamah Persekutuan, dengan melaporkan perkara ini pada pihak yang berkuasa, yaitu polis, untuk membuat siasatan yang lebih lanjut. Ketua Hakim Negara tidak pernah berkongsi, berkomunikasi, dan atau dihubungi oleh mana-mana pemimpin politik berhubung dengan kes-kes mahkamah yang melibatkan Najib dan Ahmad Zahid. Kes-kes yang belum selesai di mahkamah hendaklah berjalan dan diteruskan mengikut undang-undang tanpa sebarang campur tangan oleh Ketua Hakim Negara atau orang lain, kata pejabat itu dalam kenyataan hari ini. Persoalan pada malam ini adalah, kalau ini sudah dinafikan oleh Ketua Hakim Negara dan telah dibuat laporan polis, persoalan penting malam ini, siapa sebenarnya yang mereka-reka? Siapa yang berkepentingan mereka-reka cerita ini? Siapa sebenarnya yang akan dapat manfaat daripada cerita ini? Dan yang paling penting, siapa pembuat kepada cerita rekaan ini? Karena secara pribadi saya percaya dengan Ketua Hakim Negara. Karena
Lebih baik mempercayai ketua hakim negara daripada mempercayai ahli-ahli politik yang paling banyak simpang-simpang, banyak U-turn. Jadi saya amat percaya dengan apa yang dikatakan oleh ketua hakim negara ini, bahwa beliau tidak pernah berkomunikasi dengan dan atau dihubungi oleh mana-mana pemimpin politik berhubung dengan kes-kes mahkamah yang melibatkan Najib dan Ahmad Zahid. Perkara ini amat ditunggu rakyat Malaysia, penafian yang kita memang tunggu-tunggu. Ketua Hakim Negara juga telah menegaskan mahkamah hendaklah berjalan diteruskan dengan undang-undang tanpa campur tangan daripada ketua hakim negara atau orang lain. Katanya juga, pihak yang bertanggung jawab dan membuat dan menyebarkan dakwaan itu bertujuan untuk memburukkan image dan menyebabkan orang awam hilang kepercayaan terhadap badan kehakiman. Selain itu, Ketua Hakim Negara juga mengatakan tuduhan-tuduhan ini bertujuan untuk saber menjatuhkan pentadbiran keadilan dari segi pembicaraan kes yang belum selesai terhadap Najib dan Zahid. Katanya lagi, dakwaan konspirasi ini timbul adalah sebahagian daripada dokumen bocor berkenan pertemuan antara Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar dan seorang lagi pemimpin parti dengan beberapa tokoh politik antara 24 Mac dan 7 April. Dokumen ini antara lain mendakwa seorang ahli politik memberitahu pemimpin PAS bahwa Peguam Negara dan Ketua Hakim Negara setuju untuk mempercepatkan kes dan pemenjaraan Zahid dan Najib. Namun perkara ini telah dinafikan oleh Ketua Hakim Negara sendiri. Bermaksud, kalau sebelum ini banyak yang tular rekaman suara, video blur, video tak jelas, tapi yang tular kali ini adalah sebahagian kononnya minit mesyuarat, tetapi telah dinafikan oleh Ketua Hakim Negara. Malaysia kini telah menghubungi pejabat peguam negara serta individu lain yang dinamakan dokumen itu untuk mendapatkan maklum balas berkenan perkara itu. Semalam, pemimpin UMNO Sahrir Samad membangkitkan kebimbangan berkenan dokumen tersebut. Kalau betul sudah berlaku kerosakan sistem judisiari dan kehakiman negara, kata Sahrir. Dokumen itu dilaporkan tersebar dalam kalangan lingkungan politik sejak 18 April lalu dan dilaporkan oleh sebuah laman yang bernama Malaysia Hot. Samsuri mengaku ada bertemu dengan beberapa individu yang dinamakan, tetapi menafikan dokumen itu sebagai sampah. Biasalah sekarang ni kan, hanya berjumpa biasa, makan sarapan pun boleh jadi isu. Berjumpa-jumpa dengan kawan tak baik pun jadi isu. Berjumpa biasa pun akhirnya jadi isu. Kena berhati-hati. Sekian dulu ulasan dan pembongkaran hari ini. Dan kita sangat gembira apabila Ketua Hakim Negara sendiri membuat penafian, membuat laporan polis. Sekian dulu untuk kali ini. Sila tinggalkan komen Anda, share video ini supaya semua orang tahu bahwa dokumen itu memang sampah. Dan jumpa lagi. Bye-bye.